Salam sejahtera dan salam hormat, bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi 17 Januari. Kejayaan cemerlang Gabungan Parti Sarawak GPS memenangi 76 daripada 82 kerusi dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12 yang lepas perlu dikekalkan dalam PRU ke-15 akan datang, khususnya di Parlimen Limbang dan Lawas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, momentum seumpama itu penting bagi memastikan kedua-dua kawasan tersebut sebagai kubu kuat GPS. Datuk Amar Awang Tengah memberitahu ia bagi memastikan segala perancangan pembangunan dapat dilaksanakan selari dengan usaha kerajaan negeri yang mahu kebajikan rakyat terus terbela. Katanya GPS di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari komited membangunkan Sarawak selain mengekalkan kestabilan sedia ada meskipun berbilang agama, bangsa dan budaya. Beliau berkata demikian pada malam apresiasi petugas-petugas PRU Dun Bukit Kota dan Dun Batu Danau di Limbang. Pada PRU Dun lalu, Dun Bukit Kota telah dimenangi oleh Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail dari GPS dengan 6,454 undi mengalahkan 3 calon lain daripada Parti Sarawak Bersatu, PSB, Parti Bumi Kenyalang, PBK dan Bebas. Manakala Palus Palung Gumbang pula bagi Dun Batu Danau mendapat 3,030 undi mengalahkan calon dari PSB, PBK dan Parti Keadilan Rakyat. Sarawak mengimpikan sebuah pasukan berbasikal semi-profesional sebagai salah satu usaha membangunkan sukan berbasikal di negeri ini. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, seperti Terengganu yang terkenal sebagai lubuk pelumba basikal kebangsaan, Sarawak berharap untuk mengikut jejak langkah negeri pantai timur itu yang kini sudah mempunyai pasukan antarabangsanya tersendiri. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menjelaskan meskipun negeri Terengganu terlalu jauh ke hadapan berbanding Sarawak, namun ia tidak mematahkan semangat negeri ini untuk terus mengembangkan minat terhadap sukan berbasikal yang kian mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat tempatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas acara pelepasan kejohanan Lumba Basikal Sarawak Piala Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah kategori lelaki terbuka di Jalan FSC Politeknik Matang di Kuching. Terdahulu Datuk Seri Abdul Karim memuji penganjuran lumba basikal tersebut yang telah berjaya menarik penyertaan pelumba basikal teramai setakat ini. Lebih 400 pelumba dari seluruh negeri berlumba dalam 15 kategori pada kejohanan 2 hari itu yang menampilkan percubaan masa individu dan lepas ramai-ramai jalan raya. Kejohanan tersebut dianjurkan oleh Persatuan Berbasikal Sarawak, Persatuan Berbasikal Bahagian Kuching dengan kerjasama Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti menyasar untuk meraih sekurang-kurangnya 2 pingat emas dalam acara badminton pada Tamasya Para Sukan Malaysia SUKMA 2022 yang dijadualkan berlangsung di Kuala Lumpur tahun ini. Menterinya Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, sasaran itu berdasarkan pencapaian pada Tamasya Para SUKMA Perak 2018 iaitu menerusi acara perseorangan dan beregu campuran. Datuk Seri Fatimah optimis sasaran berkenaan akan dapat dicapai sekiranya atlet para yang mewakili negeri dapat mengekalkan prestasi mereka selain pemain bagi acara lain juga berpotensi menyumbang pingat emas. Pada Parak Sukma 2018, Sarawak muncul johan dengan mengumpul 163 pingat keseluruhan. Datuk Seri Fatimah bercakap kepada pemberita selepas merasmikan pertandingan badminton persahabatan antara Persatuan Para Badminton Sarawak dan Jabatan Pendaftaran Negara JPN Negeri Sarawak di Kuching. Beliau turut memberitahu penganjuran perlawanan persahabatan seperti ini secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara JPN dan pihak persatuan. Bencana banjir bukanlah sesuatu yang boleh kita elakkan. Namun, kita boleh bersiap siaga dan bersedia menghadapinya. Ini penting bagi menghindari sebarang risiko yang tidak diingini daripada berlaku.
Ini tips mudah persediaan sebelum banjir. 1. Sediakan barang keperluan asas seperti ubat-ubatan, lampu suluh, beg pakaian sebelum berpindah. 2. Letak kenderaan di kawasan tinggi yang tidak dinaiki air dan pastikan ia dikunci. 3. Simpan dokumen penting dalam bekas kalis air dan letakkan di tempat selamat. 4. Simpan nombor telefon penting seperti ahli keluarga, jiran, balai polis, hospital dan bomba untuk dihubungi sekiranya berlaku sebarang kecemasan. 5. Dapatkan maklumat terkini menerusi radio, televisyen dan pihak berkaitan seperti Bilik Gerakan Banjir Negeri atau daerah. Bertemu kembali. Masalah kesesakan lalu lintas yang berlaku di Kota Samarahan merupakan perkara yang tidak dapat dielak, terutamanya apabila sesuatu projek pembangunan sedang dibuat di kawasan tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Setakan, Dato' Hamzah Ibrahim memberitahu, perbincangan telah diadakan dengan pihak berkaitan termasuk Jabatan Kerja Raya dan Majlis Perbandaran Kota Samarahan MPKS bagi mencari penyelesaian untuk mengatasi masalah itu. Datuk Hamzah menegaskan bahawa beliau sendiri akan terus mendesak pihak terlibat sekurang-kurangnya untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas ini yang turut memberi kesan kepada pengguna jalan raya khususnya di Kota Samarahan Expressway dan Jalan Datuk Muhammad Musa. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam satu sidang media selepas majlis penyerahan kunci Medan Selera Uni Garden di Kota Samarahan. Mengenai Medan Selera tersebut, ia merupakan inisiatif daripada MPKS yang bertujuan untuk memberi keselesaan kepada penjaja dan pengunjung selain menyediakan peluang perniagaan bagi menjana ekonomi serta meningkatkan lagi pendapatan mereka. Sebanyak 32 buah gerai makanan dan minuman beroperasi setiap hari di kawasan Medan Selera terbabit. Program Jualan Keluarga Malaysia peringkat Parlimen Limbang yang berlangsung selama 2 hari ternyata memberi banyak manfaat kepada pengguna di daerah itu. Program tersebut membolehkan pengguna di daerah berkenaan mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih murah. Tinjauan RTM mendapati penduduk di daerah itu memberi reaksi positif dengan penganjuran program tersebut dan mengambil peluang yang ada untuk membeli barangan keperluan. Memandangkan tahun 2022 sini sudah ada jualan murah macam mana, alhamdulillah lah, kami pun seronok lah. Jadi jimat belanja tu orang pendapatan tu orang seimbang lah. Saya mendengar tentang jualan keluarga Malaysia ni dari media sosial iaitu Facebook lah. Dari harga memangnya lebih murah lah daripada harga asal. Jadi kalau boleh diteruskan sampai bila-bila. Bagi pemilik sebuah pasar raya di Limbang, pihaknya berbesar hati apabila berpeluang bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna Cawangan Limbang untuk menjayakan program tersebut. Sangat baguslah untuk masa sekarang banyak barang naik harga. Jadi untuk peluang ni lah kami dapat tolong semua belangan lah. Program itu merupakan siri pertama diadakan bagi tahun ini di daerah Limbang. Sarawak merekodkan 6 kes positif baharu COVID-19 semalam dan ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif di negeri ini meningkat kepada 252,600 kes. Jawatan Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenatan media harian memaklumkan daripada kes baharu tersebut sebanyak 5 kes dalam kategori 1 iaitu tiada gejala dan 1 kes dalam kategori 2 dengan bergejala ringan. Kenyataan tersebut memaklumkan daerah Kuching mencatatkan 5 kes dan 1 kes di Sibu, manakala 38 daerah lain tiada merekodkan kes positif baru. Bagaimanapun, 1 kes kematian dilaporkan di Hospital Umum Sarawak pada Sabtu membabitkan seorang lelaki berusia 81 tahun yang menghidap komorbid dan dislipidemia.
Dalam kenyataan media yang sama, PDRM mengeluarkan sebanyak 11 kompaun harian di daerah Kuching iaitu dengan 9 kompaun atas kesalahan gagal mengimbas kod QR MySejahtera dan 2 kompaun tidak memakai pelitup muka. Jabatan Bomba dan Penyelamat melaporkan sebanyak 5 operasi nyah cemar harian dilakukan iaitu masing-masing 1 di Kuching, Sebarahan dan Sibu selain 2 operasi di Sirian. Sementara itu, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak melaporkan sebanyak 53 operasi nyah cemar telah dilaksanakan di 7 majlis daerah seluruh negeri. Baik, sekian berita pagi Sarawak edisi 17 Januari. Keluarga Malaysia terus patuhi SOP jangan leka kerana COVID-19 ada dalam komuniti. Awasi keselamatan anda sepanjang musim tengkujuh. Yang sahih di Berita RTM. Salam hormat.